sebenarnya apa yang jadi dalam hidup aku ni bukan serapuh mimpi. Dan kita boleh lupakan macam tu je. Kalau kau tak kuat, carilah kekuatan dari dia. Mewarnaimu hanya di TV1. Okey, selamat kembali para penonton dan seterusnya kami ingin berkongsi kepada anda iaitu satu lagi telemovie yang cukup menarik, Bukan Separuh Mimpi. Bersama dengan saya iaitu saya kenalkan yang tak asing lagi dalam industri ini iaitu Amy Mazia Abdul Rahman ataupun dikenali sebagai Mak Mi selaku pengarah. Assalamualaikum Mak Mi. Waalaikumsalam. Okey, dan juga ditemani oleh pelakon iaitu Balqis Semudurhan. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Okey, baik, dan kita difahamkan telemovie ini akan bersiaran pada 4 Jun pada jam 9 malam yang mengisahkan tentang seorang ibu tunggal yang dianggap tidak waras selepas anaknya meninggal dunia. Ya. Baik, difahamkan selaku pengarah yang telah pun menghasilkan karya-karya yang cukup hebat. Antara kalau boleh saya kongsikan, Sayang Papa Tak Sehingga Setia, Hujung Nyawa dan banyak lagi lah sebenarnya karya-karya yang dihasilkan oleh Mak Mi. Jadi apa antara elemen yang dititik beratkan dalam telemovie ini supaya ianya sampai di hati masyarakat? Ya, silakan. Okey, elemen yang kita nak sampai dalam cerita ni adalah kasih sayang. Okey. Nah, makna kita yang masa silam kita tolak tepi. Makna kita kena terus hidup. Macam mana pun sebab dia ada anak yang untuk dipandang masa depan. Masa kecil masih perlukan perhatian lah. Betul. Di situlah. Jadi itu antara elemen penting lah cerita asasnya. Jadi selaku pelakon lah Kish, mungkin juga boleh kongsikan ialah kita pun tahu banyak yang telah pun watak-watak yang telah pun dipegang oleh Kish sendiri daripada drama, telemovie, teater, banyak lagi kan. Dan mungkin juga Kish boleh kongsikan antara cabaran untuk membawa karakter ini ataupun watak ini bagaimana pada awalnya. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ni diberi kepada saya. Saya memang berharap sangat dapat balik comeback pada cerita-cerita sedih. Tapi saya tak sangka naskah ni adalah combination dengan pengalaman hidup. Okey. Mak Min cerita kenangan silam kita kena buang. Kita kena asuh didik anak tu. So dalam cerita tu memang orang kena tengok sebab behind dia lebih kurang je. Beza dia cerita tu orang kampung nelayan, suami meninggal dan membesarkan anak itu yang jaga mak dia masa mak dia kurang siuman dan sampai dia sedar itu adalah sikit sebanyak dalam kehidupan realiti saya. Okey, faham. Itu dia. Jadi bila benda ni dekat dengan hati Kish sendiri kan, jadi pasti nak bawa watak tu lebih, orang kata lebih mendalami kan. Ketika on set lah, mungkin boleh kongsikan. Yelah, itu bukanlah watak yang sekadar karakter sahaja, tetapi betul-betul Kish daripada pengalaman Kish sendiri akhirnya boleh menceritakan, boleh ekspreskan kepada para penonton bagaimana perasaan ketika itu. Macam mana nak cerita? Orang kata masa pengambaran pun saya memang tak ada letak sendiri sebagai artis. Okey. Berpanas-berpanas lah kami di tepi pantai. Sebab Mak Mi first time bekerjasama dengan Balqis first time. So benda tu Mak Mi nampak dia ada. Itu yang menyenangkan kerja-kerja yang kalau ikutkan kekangan masa. So dia membantu, sangat membantu. Kita bagi dia bagi lebih, so kita terima benda tu. Yang dia kalau yang kelebihan dari dia sebab kita tahu sebab Mak Mi kenal dia seorang pelakon. Betul. Tapi belum bekerjasama. Itu first time Ini merupakan pertama kali lah. Okay. Kalau tengok babak-babak yang bermain dengan emosi, air mata bergaduh, it's a real thing. Memang jadi memang kita tengok siapa yang fanatik cerita-cerita dulu-dulu yang main air mata kena tonton lah ni kan. Pastinya akan mengalirkan air mata dan ada mesej yang akan disampaikan lah daripada cerita ini. Sebab dalam cerita ni kita ada karakter lain. Macam yang tengok sekarang kat TV ni Mama Nolia kan ni. Dia adalah pemberi semangat. Orang kampung yang memberi semangat hidup untuk dihidup terus. Kita letakkan orang kampung di situ bukan ada yang
apa orang panggil membawang ke apa tak ada. Faham. Tak ada. Bukan makcik bawang. Kita tak ada sifat tu di kampung tu. Kita tunjuk kebaikan yang patut kita contoh untuk jadi jiran ke apa ke. Cuma kehadiran jiran baru tu nanti sama ada anak tu mengubah dia jadi baik ataupun sebaliknya kita tontonlah. Wah. 4 hari bulan. Ini yang membuatkan saya pun rasa tak sabar nak tonton kan, melihat daripada karakter yang dibawakan antara barisan artis kan yang cukup menguatkan cerita ini. Jadi antara selain daripada itu, siapa lagi antara barisan artis yang bersama? Nolia Gani, Mama Nolia Gani, Ikhwan Khairuddin, Azara watak dua anak yang Mak Mi dah biasa juga dengan dia. Yang ada anak budak Kedah, Mimi adik Mimi dengan ni Tengku Zura yang jadi anak dia. Tengku Zura. Cerita ni santai, simple tapi dekat di hati rakyat. Betul. Dekat, sangat dekat. Okey, jadi pelakon kanak-kanak Tengku Zura tu juga pasti memainkan peranan yang penting kan bagi Kish sendiri. Jadi untuk kena ada chemistry sebelum ni, Kish pernah berlakon bersama dengan Tengku Zura? Saya tak pernah. Okey, ni pertama kali juga. Pertama kali. Okay. Kebanyakan pertama kali Mami. Yang biasa adalah Nolia Gani. Yang lain semua first Saya dengan Mama Nolia selalu berlakon tapi komedi. Saya ditemukan dengan komedi. Tetapi bila kami berjumpa dalam drama Air Mata, sangat orang kata dekat. Sebab dia mak karakter penasihat dalam cerita tu. Sangat ada dekat dia. Sangat mudah untuk saya bekerja. Dan karakter anak ni pula bagaimana? Ketika dalam situasi chemistry dia sebab ada. Dia happy go lucky kan. Dia seorang anak, mungkin anak dia dididikan dia daripada keluarga di luar cerita tu dia happy go lucky. So kita nak letak dekat, kita bawakan dekat dengan dia. So dia pula jenis yang mungkin senang rapat dengan orang. So dia hormat orang, dia hormat orang tua. So benda tu dia dekat. Dia pandai cari dan kita pun kena pandai tackle dia. Okey. Jadi mudahlah bekerja sama, tak ada masalah. Dan antara cabaran lah, Mak Mi mungkin boleh kongsikannya lah sepanjang penggambaran tu. Pasti ada cabaran dan juga kekangan yang berlaku ketika di set penggambaran. Mungkin boleh kongsikan lah sebab orang biasa tengok, kita tengok cerita yang dah siap di TV saja kan. Kita tak tahu di sebalik tabir tu apa antara kekangan dan cabaran. Pandemik kot. Itu masa. Sebab dua negeri kita, di Kuantan dan di Kemasik Terengganu. Dua lokasi berbeza. Mak Mi memilih pantai tu sebab nak bagi dekat dengan dia, watak dia. Dia ada batu, ada ombak semua. Kat pantai-pantai lain kan dia ombak lembut. Betul. So rumah je kita buat di Kuantan. Selebihnya kita di Kemasik. Terengganu. Jadi kita cari perjalanan dapat. Lagi ya, Mami? Perjalanan lah. So far dua orang ni komit. Komit dengan kerja, alhamdulillah. Itu belakang tabir dengan artisme, alhamdulillah. Mendapat dalam masa yang sama pun masa tu pandemik kan. Jadi kita pun masih ada terbatas awal lagi belum orang kata dia belum 18 months tu. Dia awal. Dia awal lagi. Jadi kekangannya dari segi masa susah jugalah kan nak gerak pergerakan tu kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran. Dan akhir sekali mungkin juga lah kongsi kepada para penonton. Aki sendiri kongsi kepada para penonton perlunya untuk kita menonton telemovie ini kerana objektif yang ingin disampaikan tu, mesej yang ingin disampaikan dan bila tayangannya. Okey, kepada penonton semua yang tak biasa menonton drama Air Mata saya berlakon, tontonlah. Mungkin korang nak tengok macam mana saya carry pula watak yang macam tu. Kan betul? Sebab dekat sangat dengan diorang, saya ni komedian. Betul. Kan. Jadi jangan lupa saksikan 4 hari bulan ni selepas berita je. Duduk depan TV tu jangan bergerak, tengok dari awal sampai akhir, memang sangat dekat. Dan apa yang korang nak tahu apa terjadi di perjalanan hidup saya sebelum pandemik, selepas pandemik, dalam cerita tu dah cerita dah. Wow, itu dia sungguh dalam karya ni sebenarnya, bukan mudah. Macam Mak Mi pula, bagaimana sebenarnya boleh terhasilnya idea untuk menghasilkan telemovie ini? Macam mana pada awalnya? Kalau ikutkan ini adalah penerimaan saya kira consider last minute tu.
Dalam masa 5 hari kot. Hari next week tu dah nak syuting. Okey. So mungkin sebab lagi satu karya Haida Mazni. Mami baca, Mami berminat dengan sentuhan-sentuhan ilustrasi dengan kekeluargaan dia ada di situ. So Mami cuba. Dan producer pula dia offer. Artis belum decide lagi. Okey. Belum decide. Wow, cabaran Mami. Kita ada rahsia. Mak Mi tak yakin dengan saya. Pada awalnya. Pada awal. Mami sampai preview drama-drama dia yang dia ada yang bawa berat apa sebanyak komedi kan. Betul. Cerita kelakar je. Komedi lah semua kan. Tapi Alhamdulillah kami boleh bergabung dan saya sangat selesa bekerja dengan Mak Mi. Mak Mi juga adalah seorang pengarah yang first time saya berlakon dan saya banyak tengok karya dia. Memang dia pegang artis tu, dia tak lepaskan simply-simply lah. Betul lah bekerja dengan beliau. Itu dia Mak Mi. Pastinya seorang pengarah yang perfectionist untuk pastikan semua dalam keadaan baik, berjalan lancar. Semestinya seorang pengarah sepatutnya begitulah kan Mak Mi kan. Okey, dan akhir kata kalau umur saya ni dah pension. Alamak, tapi yang penting tak nampak Mak Mi. Kita belum puas lagi bekerja dengan dia. Kan, jangan dulu pension awal sangat. Moga banyak lagi karya-karya yang akan dihasilkan oleh Mak Mi sendiri untuk terus memberi inspirasi kepada masyarakat luar sana, insya-Allah. Dan akhir katalah kepada para penonton untuk sama-sama menonton pada 4 Jun ini. Okay, jangan lupa kita saksikan drama Bukan Serapuh Mimpi di TV1 jam 9 malam 4 hari bulan. Bukan Serapuh Mimpi. Bukan Serapuh Mimpi ya. Karya daripada Haida Mazni. Okey, penerbitnya penerbit kita panggil pendek ni tak apa, nama glamour pun boleh. Aika. Okey, itu pasal dia muda manis jadi nama betul dia kita hafal. Biasalah tu kan. Nama manja cakap Ika. Nama manja saja kan. Itu dia. Itu dia antara telemovie iaitu Bukan Separuh Mimpi yang Serapuh Mimpi. Serapuh ya, Serapuh. Kalau mimpi. separuh tu separuh je. Serapuh Mimpi ya. Okey. Dan itu dia antara perkongsian tersebut.